sikit-sikit. Cukup 10 kita start slow-slow lah. Okey. Sebab tajuk ni simple je. Sebab bagi saya ramai orang dah biasa dengar pasal kencing manis ni. Cuma macam mana kita nak tangani je. Itu yang penting. Yang satu lagi pun daripada kalau tengok survey yang Malaysia buat, masih ramai lagi tak sedar lah yang diorang ni ada kencing manis. Lepas kena survey tu baru dah tahu, oh rupanya aku ada kencing manis. Betul nasi goreng sendiri, memang sedap. Tak sendiri masak, kita boleh letak apa yang kita nak. Betul. Okey, so sekarang dah start 10. Kita mula slow-slow. Okey, sambil-sambil yang lain masuk, nanti dia orang boleh ni lah. Akhir tu dia orang boleh ulang siaran sikit. Okey, slow-slow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and salam sejahtera bagi yang bukan Islam lah. Okey. So hari ni tajuk kita kencing manis. Apa ada dalam kencing manis tu? Okey, kencing manis ni memang satu perkataan yang sinonim lah untuk orang Malaysia. Sebabnya kenapa kita ni dekat Malaysia memang satu masyarakat majmuk yang memang kaya dengan makanan. Bukan setakat makanan yang kaum tu sendiri, tapi kita pun suka mencuba makanan kaum-kaum lain. Contohlah macam saya orang Melayu, kita suka cuba makanan Cina, makanan India. Ada orang punya kuih-kuih, kuih muih. Kalau kat sekarang ni bukan setakat kita sebagai orang Malaysia suka cuba makanan-makanan yang rakyat Malaysia sendiri. Kadang-kadang kita dah biasa mencuba makanan-makanan orang lain, macam negara-negara luar, macam contoh Korea ke Jepun. Dah biasa. So rakyat Malaysia ni memang suka mencuba. And satu lagi, memang kita akses dengan makanan tu sangat-sangat mudah. Puan Ros Hussein kita makan roti wholemeal, sapu peanut butter. Sedap from Singapore. Bagus. Satu Waalaikumsalam. Satu menu makanan yang sihat lah kita start. Dah ada fiber, ada protein sikit dengan fat kat situ. Cantik. Teruskan. Okey, berbalik pada kita punya introduction tadi. So kencing manis ni memang sangat-sangat sinonim. And kalau tengoklah berbalik pada Jabatan Kajian Survey yang kita punya Malaysia KKM buat, sebab yang baru punya 2020 masih dalam proses. So kalau kita lihat balik, macam saya cakap hari tu baru dalam 2 hari lepas, kita rakyat Malaysia, 1 daripada 5 orang dewasa atas 18. Waalaikumsalam semua. 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia didapati ada kencing manis. Kalau contohlah dalam rumah kita lah, paling dekat lah, contoh dalam rumah kita mungkin ada semua 5 orang ni semua atas 18 tahun. Kemungkinan salah seorang daripada 5 orang tu ada kencing manis tu yang sangat tinggi. Ini kalau ikutkan daripada kajian daripada tahun lepas punya survey lah. Okey, so maknanya 1 daripada 5 ni sangat-sangat besar nilai dia. So baru 1 daripada 5 orang dah ada, 1 daripada 5 orang lagi ada. So dari sini tengok jumlah ni sangat membimbangkan lah. Sebabnya kenapa? Kalau kita compare daripada dapatan kajian yang sebelum ni lah, dia punya nilai tu makin lama makin ratio dia makin tinggi. So dia makin besar. Bila makin besar, maksudnya benda ni kita sebagai rakyat Malaysia macam tak memandang enteng ataupun tak mengambil indah pasal tahap kesihatan kita. Walaupun sekarang ni dekat TV ke, kalau kita tengok YouTube ke apa, kadang dah macam-macam orang lain tak mesti KKM ataupun ramai orang dah cuba tingkatkan untuk meningkatkan kesedaran untuk rakyat Malaysia ni sedar bahawa kencing manis ni memang biasa ada dengan diri kita. Macam contoh sekarang kan pasal COVID, media massa dah banyak boom pasal relate dengan COVID-19. Tapi kita tak sedar bahawa benda-benda penyakit-penyakit yang sedia ada, macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, tak pun sekarang denggi, benda-benda ni yang sedia ada, tapi kita tak pandang benda sebagai satu benda yang serius. Kita just pandang sebelah mata je. Padahal benda ni dah lama wujud, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun sebelum ni. Malah mungkin atuk, nenek, moyang kita pun mungkin ada benda-benda tu. Tapi kenapa kita
tak ambil berat ataupun tidak ambil peduli pasal benda ni. Okey. So, berbalik pada statistik yang Capital Malaysia keluarkan, kalau kita tengok daripada nilai yang tu, dekat 3.9 juta orang Malaysia memiliki kencing manis lah. Okey. And kalau tengok tu, daripada data tu sendiri, macam saya sebutkan hari tu, saya just ulang je untuk hari ni sebab memang hari ni spesifik untuk kencing manis. Daripada umur 18 tahun hingga 60 lebih atau 70 lebih, dan ikut dia punya data survey tu, hampir separuh daripada umur 18 tahun hingga 49 tahun diorang tak sedar pun yang diorang ada kencing manis. Tapi lepas buat survey tu, orang yang buat survey tu bagi tahu, baru diorang diberitahu lah. So maksudnya kat sini hampir separuh dalam setiap range umur tu, 18 hingga 30, 31 hingga 40, 41 hingga 49. So range umur ni diorang dibagikan, tengok diorang masih tak sedar. So kalau bila tak sedar, di peringkat awal pun diorang tak tahu diorang ada kencing manis, nanti mungkin tak tahu bila diorang nak buat check up, baru diorang sedar. So susah lah, sebab diorang dah lama dah biasa adapt dengan diorang punya gaya hidup yang suka makan makanan manis, ataupun makan makanan fast food, suka minum air manis, ataupun suka dessert. So benda ni dah terbiasa dibuat. Kalau kita tak cegah ataupun kita tak ketahui daripada awal, so mengambil masa ataupun agak payah lah. Sebab bila benda kita dah lazim buat ataupun kita dah jadikan habit, so benda tu kita bila mungkin umur 50 tahun, 40 lebih baru nak ubah, agak ralik ataupun agak payah lah nak tinggalkan. So jadinya kenapa saya nak ulang balik pasal data ni, saya nak panggil semua orang yang tengok saya punya video ni, supaya sekurang-kurangnya lah setahun tu paling tidak pun sekali cuba kita buat. Kalau ada masa boleh pergi KK lah, sebab sekarang nak pergi KK musim Covid ni kena buat appointment semua, so ambil masa. Kalau ada duit lebih, cubalah kita pergi dekat private hospital ataupun pergi mana-mana lab yang ada dekat dengan rumah kita, buat medical test. Buat blood test yang overall punya ni, yang simple je, untuk check kita punya kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Paling mudah pun pergi je dekat farmasi-farmasi macam Guardian ke mana-mana yang ada yang biasa diorang ada buat test macam ni kan. Pergi, bayar RM10 lebih kurang je. So still murah, still affordable. Pergi, kita buat check. So kurang-kurang kita tahu kita dekat mana. Okey? Sebab tu saya nak tekankan pasal jumlah ataupun nilai berapa orang yang sekarang yang dikencing manis dengan sedar tak sedar. Kenapa? Itu pentingnya supaya orang nampak dari buka minda ataupun buka mata kita serakyat Malaysia, dengan mungkin ada kawan-kawan kita daripada Singapura ke Indonesia tengah tengok, untuk lihat supaya increasekan dia orang punya awareness tentang kencing manis ni sendiri. Okey? Cuba check sekarang ni, antara yang tengah lihat ni, pernah check tak buat medical test? Siapa yang sekarang yang dah tahu dia ada kencing manis? Cuba bagi tahu, mengaku sikit kat sini. And apa yang anda semua dah lakukan untuk macam prevent ataupun atasi kita punya masalah kencing manis ni? Okey? So, lepas tengok kita punya data daripada survey ni, kita kena tahu kencing manis ni basically apa punca dia adalah kerana kita punya badan ni ataupun kita punya badan ni tak mampu nak jaga ataupun nak balancekan balik, kontrol balik kita punya gula dalam nilai gula dalam darah. Betul tu. Pergi farmasi ada RM5 je. Tengok pada jenis farmasi lah. Dia lebih kurang macam tu lah. Mungkin RM5 ke RM10. Murah je. Try je buat. Okay. So kita punya fungsi badan ni tak mampu nak kontrol kita punya blood sugar level selepas kita makan. Itu sebab kita kemungkinan ada kencing manis. Itu salah satu indikator lah. Kenapa kita ada kencing manis. Sebab bila ada kencing manis ni, kita punya organ, iaitu limpa ataupun pankreas, tempat yang biasanya akan merembeskan insulin. Insulin adalah satu hormon yang membantu untuk kontrol kita punya blood sugar level dalam badan. So bila insulin ni tak mampu dirembeskan dalam satu kadar yang optimum, so bila tak dapat nak kontrol, contohlah badan kita perlukan sekian bilangan, contoh 50 contoh 50 mg, tapi kita hanya boleh hasilkan dalam 20 mg. So kita dah kurang 30. Tu yang menyebabkan kita punya kadar gula dalam darah tu terlalu tinggi.
Dan satu lagi, kenapa dia punya pankreas tu tak boleh hasilkan kita punya insulin tu, kemungkinan sama ada dia punya fungsi tu ada problem sikit, ataupun dia ada tercedera, ataupun dia punya kilang dah terlalu penat nak hasilkan terlalu banyak insulin, disebabkan badan kita ni terlalu makan makanan yang yang tinggi gula. Okey. Itu yang adalah itu adalah definisi kenapa orang tu ada masalah kencing manis lah. Kalau kencing manis ni basically dia ada beberapa jenis lah. Yang kebiasaannya kita biasa dengar kencing manis jenis 1, kencing manis jenis 2, dengan kencing manis ketika pregnant lah, gestational diabetes mellitus. Ni kebiasaan yang kita dengar lah. So ada lagi beberapa yang mungkin disebabkan kita ada injury dekat pancreas, so that's why dia ada kencing manis lah, ataupun ada complication. Tapi yang famous adalah 3 ni. Okay. Yang kencing manis tahap 1 ni kebiasaan berlaku pada peringkat usia muda. Okay, kenapa dia berlaku pada usia muda? Dia berlaku disebabkan badan orang tu memang tak boleh nak meremeskan insulin secukupnya. And orang ni kebiasaannya bila dah didiagnose dia ada kencing manis tahap 1 ni, dia orang memang terpaksa bergantung pada insulin yang artificial. So dia orang terpaksa lah, daripada kecil dia orang dah kena mencucuk badan dia orang. Kesian pada adik-adik kita ni, memang biasanya datang dia orang akan detect daripada kecil lah. Saya pernah handle kes masa dekat Kelantan. Ajar adik ni umur rasanya sekolah rendah, saya lupa umur berapa, tapi dia sekolah rendah lah. Time tu dia datang, dia kena admit dekat hospital. And time tu dia ada kakak dia, so saya terangkan dulu supaya ahli family dia dan dia sendiri memahami keadaan dia and macam mana dia nak nak kontrol lah, nak jaga dia punya tahap kesihatan. Orang yang ada kencing manis tahap 1 ni kebiasaannya kenapa dia boleh terjadi, selain daripada memang dia ada autoimmune problem dengan dia orang punya dia punya liver ataupun pancreas. Selain daripada tu, dia bergantung pada kita punya genetik dan juga keadaan environment. Yang ni kenapa pasal genetik, kemungkinan genetik mungkin ada orang yang ada genetic problem dengan dia punya sistem limpa dia. Okey, and selain daripada tu, sebab kita punya environment ni dia berkait dengan hygiene. Sebab kadang-kadang ada mungkin negara-negara yang kurang membangun, so dia orang punya hygiene agak kotor, so ada viral infection. Nak ada viral infection masa kecil, dia kemungkinan ada efek kita punya sebab liver kita ni satu tempat yang banyak fungsi untuk immune system, untuk energy, hormon semua. So bila masa kecil pun dah ada infection and dia punya liver tu tak well developed, sebab tu dia ada problem kencing manis tahap 1. Selain daripada disebabkan viral ataupun viral infection ataupun dia punya persekitaran yang kotor, ni ada disebabkan kadang-kadang masa ibu tu mengandung, dia orang kurang ambil vitamin D. Kadang-kadang lack of kekurangan vitamin D pun ada impact lah, memberi impact kepada dia orang punya boleh ada risiko kena kencing manis tahap 1 lah. And selain daripada kemungkinan dia orang-orang yang budak-budak yang comorbid obese, yang memang kalau tengok BMI dia 40, 39, ni pun ada risiko jugalah dia nak ada kencing manis tahap 1. Okey. So mereka ini kita perlu ajar daripada kecil macam mana dia orang nak tangani simptom-simptom macam hypoglycemia ataupun hyperglycemia. Macam hypo ni maksudnya dia punya badan kekurangan gula dalam darah punya darah, ataupun hyper ni terlebih gula. So bila ada masalah ni, kita kena ajar adik-adik ni supaya dia orang tahu kalau contoh dia orang kekurangan darah, apa dia orang perlu buat time tu. Biasanya kita akan ajar budak tu supaya sediakan gula-gula ke ataupun something minuman manis, sentiasa dia orang kena bawa, supaya bila dia orang hypo, dia orang pening kepala memang terasa nak pitam tu, dia orang terus ambil benda manis tu in one shot, supaya untuk balancekan balik, regulate balik dia orang punya blood sugar level. And then dia orang boleh buat kerja bekerja, maksudnya bergerak, tak kisah dia orang buat apa aktiviti dia orang buat time tu, dia orang boleh teruskan. Sebab kalau bila dia orang tiba-tiba kekurangan darah, dia orang punya gula tak boleh sampai ke otak ke, takut berbahaya untuk dia orang punya tiba-tiba pitam ke tengah buat kerja, buat drive kan, bahaya. Contohlah kalau orang tu dah dewasa, tiba-tiba sudden pitam tengah buat kereta kan, bukan sebab dia orang penat kita tidur ke micro sleep ke apa, tapi sebab dia orang blood sugar level drop, tiba-tiba dia orang pecah mata, kan bahaya tu kan, boleh lead to accident lah.
Okey. Tu sebabnya kenapa kalau orang-orang yang ada type 1 diabetes ni ataupun type 2 lebih kurang sama je. Cuma kita lah biasa budak-budak ni kita ajar macam mana apa benda precaution step yang kita perlukan lah, and apa jenis makanan yang sesuai, and macam mana dia orang nak atur dia orang punya pemakanan setiap hari. Okey. Biasanya kalau orang-orang yang ada kencing manis tahap 1 ni, dia orang punya sign and symptom dia tu, yang pertamanya kita boleh tengok ini lebih semua samalah sebenarnya. Orang yang ada kencing manis tahap 1, tahap 2 dengan GDM pun sama je, dia orang kerap haus. Dia orang yang kerap haus ni bukan macam kita, kadang mungkin start 30 minit ni dia haus yang melampau-lampau. Sampai kalau nak teguk tu mungkin kita ambil 2-3 gelas pun tak mencukupi. So dia macam haus yang lebih luar biasa lah. Yang satu lagi, dia orang ni kerap kencing. Dia orang kencing lebih kerap daripada biasa, dan amount setiap kali kencing tu banyak. Bukanlah dia kerap kencing, mungkin kencing sikit-sikit, dia punya buang air kecil tu, dia buang air kecil-kecil lah. Tapi kalau orang ada kencing manis, dia punya sign dia memang dia buang air kecil untuk satu hari. Selamat pagi Suhaimi, dia kencing ni, dia punya volume untuk satu hari tu lebih daripada 3 liter. Sebab orang yang normal, kita membuang air kecil biasanya dalam range 1 liter hingga ke 2 liter. So kalau contohlah kita rasa kita ni buang air kecil, rasanya kalau kita boleh sukat lah, kalau tak sukat apa kita agak-agak je, kita tengok, wah aku rasa macam hari ni terlalu kerap kencing, kemungkinan benda tu adalah salah satu petunjuk yang kita ada kencing manis lah. Okey, nanti kita boleh, kalau rasa-rasa ada, pergi cepat-cepat check, tak ada masalah, tak rugi bagi kita check awal. Okey, selain daripada kita selalu kerap kencing, kita juga untuk orang yang ada kencing manis tahap 1 ni, kebiasaannya dia rasa lapar yang melampau. Lapar yang melampau ni bukan sebab kadang-kadang kita craving sebab kita diet ke apa, tak. Yang ni kalau contoh lapar yang melampau ni, dia macam mana tau, walaupun dia dah makan banyak pun sekalipun, dia still rasa lapar. Benda ni berlaku disebabkan badan dia, hormon dia terganggu, dan satu lagi disebabkan dia punya kandungan gula dalam darah tu tak stabil, mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. So badan dia tak mampu nak estimate aku ni dekat mana. Sebab tu dia jadi lapar yang melampau. Bila kita lapar yang melampau ni juga, dia akan lead juga pada satu lagi, kadang-kadang kita jadi terlalu kurang energi, jadi letih, lesu, dan satu lagi memang betul-betul lesu lah. Yang ini disebabkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sangat kita punya bacaan gula. Itu pun yang menjadi salah satu faktor lah kenapa walaupun kita cukup rehat, kita rasa kita tidur puas, tapi tiba-tiba 2-3 menjak ni asyik rasa terlalu letih je. Kita tak tahu kenapa, apa punca dia. Kemungkinan itu salah satu petunjuk lah kita ada kencing manis. And satu lagi, kalau untuk orang yang ada kencing manis tahap 1 ni, dia orang ada tendensi untuk turun berat badan secara mengejut. Kalau orang yang ada kencing manis tahap 2 ni, dia orang tak ada masalah, dia jarang-jarang berlaku lah sudden weight loss ni. Kalau orang ada kencing manis tahap 1 ni, kebiasaannya dia ada sudden weight loss ataupun penurunan berat badan yang mengejut. Sebab apa dia boleh jadi macam ini? Sebabnya tadi kan bila orang ada kencing manis tahap 1 ni, badan dia orang memang kurang production of insulin tu, untuk jaga, untuk diremeskan, untuk kontrol kita punya gula dalam darah kan. So bila benda ni berlaku, badan kita lack of glucose nak digunakan untuk jadikan energi dalam badan. Sebagai gula atau glukos ni adalah satu sumber energi yang utama selain daripada lemak dan juga protein. So bila sumber tenaga yang utama ni tak wujud dalam kita punya salur darah, badan kita akan ambil kita punya protein dan juga kita punya lemak as a substitute lah, berganti pada gula tu sendiri untuk jadi sebagai sumber tenaga utama. So bila badan kita utilize atau menggunakan lemak dan juga protein tu, itu yang menyebabkan kita sudden weight loss. Sebab kita dah gunakan lemak terlalu banyak, dan juga kita punya muscle tu kan dipecahkan dan digunakan. Itu yang menyebabkan kita, kenapa budak ni tiba-tiba sebelum ni mungkin dah berisi, ada muscle semua, tiba-tiba hilang. Itu kemungkinan besar disebabkan dia ada kencing manis lah. Okey? Saya buka satu atau dua soalan lah selepas saya cerita pasal kencing manis tahap 1 ni. Mana tu ada nak share ke ataupun ada sedikit pertanyaan? Kan saya cakap terus panjang kan, sebab ini dia lebih pada medical, so dia agak berat sikit. So sambil-sambil tu saya cuba tanya sikit apa benda.
Ada orang-orang nak tanya ke? Saya bagi satu soalan, saya bagi peluang untuk satu ataupun dua soalan. Siapa nak tanya? Kalau tak, saya sambung balik untuk kencing manis tahap 2. Ada yang bertanya soalan? Saya tengok tadi ada yang dah pernah check, and ada kencing manis semua. So, apa yang anda buat? Okey, saya tengok macam tak ada yang mengajukan soalan. Saya teruskanlah pada kencing manis tahap 2 ni. Okey, kencing manis tahap 2 ni memang satu kondisi yang memang sinonim lah untuk semua orang. Kencing manis ni penyakit keturunan ke? Kencing manis ni dia bukanlah kena cakap betul-betul relate dengan penyakit keturunan. Dia memang keturunan tu menjadi salah satu faktor. Kenapa? Bila kita bayangkan mungkinlah kita dibesarkan dengan satu family yang emak, bapa ataupun atuk atau nenek kita atau moyang kita memang ada kencing manis. Cuba kita ingat balik ataupun kita cuba gambarkanlah. Kita pejam mata kita gambarkan. Kebiasaannya orang-orang yang ada kencing manis ni, pola pemakanan diorang tu dah terbiasa dengan kemungkinan makanan yang tinggi karbohidrat ataupun diorang suka benda-benda manis. Itu satulah kenapa yang kebiasaan ni memang orang cakap kencing manis penyakit keturunan. Dia boleh relate yang keturunan sebab satu, kadang mungkin genetik atau keturunan tu kemungkinan memang genetik dia ada satu masalah sedikit. Memang bila dia lahir tu dia bawa jin yang dia punya insulin tu tak boleh nak produce. Dia saya memang dia akan jadi penyakit keturunan lah. Tapi kalau dia tak ada problem pun dengan dia orang punya genetik tu, tapi memang kalau tengok sasah dia punya keluarga tu memang ada adik-beradik ataupun family atas semua memang ada kencing manis tu, kemungkinan sebab kita punya gaya hidup ataupun cara pemakanan kita dah dididik macam itu. So dah kita terbiasa daripada kecil makan makanan yang tinggi karbohidrat ataupun makanan yang tinggi gula. And dah terbiasa mungkin 20 tahun, 30 tahun kita amalkan, tapi tanpa kita sedar kita dah lead ataupun menjurus kepada kita punya kencing manis. Itu sebabnya sama ada memang betul disebabkan genetik ataupun disebabkan kita punya faktor kebiasaan ataupun lifestyle kita. Sebab tu ada relate dengan keturunan jugalah. Okey. So kencing manis ni selain daripada kita tengoklah cara kita makan ataupun faktor keturunan, kebiasaannya mengapa dia boleh jadi macam faktor keturunan tu. Sebabnya kenapa? Macam saya cakap tadi, kalau tengokkanlah untuk dia orang punya maksud orang yang ada kencing manis tahap 2 ni, kebiasaannya orang tu badan dia dah terlalu banyak menghasilkan insulin untuk mengikut keperluan badan orang tu. Sepatutnya untuk orang yang normal, kalau dia makan macam biasa, dia tak perlu pun hasilkan insulin terlalu banyak. Tapi disebabkan orang tu memang selalu makan makanan yang tinggi gula ataupun karbohidrat ni terlalu banyak, so orang tu memerlukan ekstra insulin. Tu yang menyebabkan Waalaikumsalam Puan Farminah. Okey, itu yang disebabkan kita punya kilang pankreas ataupun limpa tu dia penat bekerja. Bila dia penat bekerja, macam kita punya enjin kita lah. Saya selalu menggunakan istilah ataupun etologi ataupun gambaran lah. Kita punya liver ni adalah macam enjin kereta. Kalau enjin kereta kita selalu lenjan, kita pulun gila-gila, terlalu lama, terlalu macam ganas sangatlah kita guna, dia punya enjin tu tak boleh tahan lama. Daripada mungkin kita boleh pecut selalu, sekejap tekan ke minyak sikit dah boleh laju kan, dah rasa laju tiba-tiba mungkin 5-6 tahun ditekan pun susah nak pergi. Dia lebih kurang juga sama dengan kita punya hati dengan kita punya limpa juga. Sebab liver ataupun hati ni dia banyak ada punya fungsi. Kalau kita dah fokus kita dah push kita punya liver dengan kita punya limpa ni untuk produce extra insulin, untuk extra pekerja untuk badan kita, tu yang lama-lama dia dah penat, dia dah give up. Tu yang dia lead tu kita ada kencing manis. Tu satu. Selain daripada dia dah penat bekerja, satu lagi dia punya badan kita ni sebabkan bila kita ada lebihan berat badan, overweight ataupun kita ada obesity, so badan kita ni dah ada extra fat cell. So bila ada extra fat cell, macam sebenarnya saya tunjuk yang kita punya
Tak tahu nampak tak sebab yang ini tu tengok nampak tak? Yang layer-layer bulat-bulat ni kan. Okey. Bila kita ada extra fat cell, badan kita nak penetrate daripada insulin tu nak masuk daripada sel tu kepada kita punya salur darah, dia susah nak masuk sebab banyak sangat tingkatan dia tu. So bila benda ni berlaku, itu menyebabkan kita ada insulin resistant. So dia tak boleh nak dia tak jadi sensitif dah. Dia antara jadi sebab tu dah. Bila dua ni berlaku, lama-lama mungkin dalam 3 4 5 tahun badan kita terlalu banyak sangat ekstra kerja untuk jaga kita punya sugar dalam badan ni. Tu yang menyebabkan daripada orang tu just sepatutnya lah, kalau dia awal-awal ada kencing manis, doktor just bagi ubat biji macam metformin, glucoside, just untuk supaya badan kita ni boleh produce insulin tu sendiri. Tapi setelah lama-lama guna and kita punya blood sugar level tu tak kontrol, tu yang menyebabkan kita, doktor sendiri akan bagi option lain adalah cucuk insulin macam orang yang ada kencing manis satu-satu. Itu maksudnya dah tak kontrol lah. Apakah efeknya kalau penyakit kencing manis tak dirawat? Okey, tak apa, yang itu kejap lagi saya cerita. Lepas kita cerita pasal kencing manis apa jenis-jenis ni, nanti saya akan tunjuk apa dia punya problem lah. Okey, slow-slow. Itu sebab kenapa kebiasaannya kita boleh dapat kencing manis tahap 2. Dia disebabkan macam saya tadi lah, sebabkan kita punya badan terlalu penat nak bekerja, extra kerja. Macam kita sendirilah, kalau kita OT lama-lama pun productivity kita pun makin berkurang. Itu sebabnya kenapa kita ada masalah kencing manis lah. Okey. So kalau orang yang ada kencing manis ni, kebiasaannya sama juga macam dia punya sign and symptom dia lah. Biasanya dia ada masalah haus yang melampau, selalu kerap kencing tengah malam, memang volume dia tinggi. Lepas tu kadang-kadang dia ada masalah, mungkin dia punya vision tu dah terlalu blur, makin lama makin tak nampak kan. Biasanya sekarang kalau sorry, line tadi tiba problem. Kalau orang yang ada masalah kencing manis GDM ni, dia risiko dia disebabkan kita risau dia ada GDM ni, dia akan melahirkan anak yang besar lah. Besar maksudnya lebih daripada 45 kilo. So that's why sekarang KKM dah anjur, bila orang yang pregnant umur 25 tahun ke atas dah kena minum air gula. Kebiasaannya orang perempuan ni yang mana tak suka minum air gula tu sebab terlalu manis. Isteri saya pun hari tu yang first pregnancy tak kena, second pregnancy kena. Dia kena check. And benda tu kita wajib tengoklah, sebab kalau kita ada GDM kita tak kontrol, nanti kan susah. Anak yang kita kandungan tu mungkin terlalu besar and bahaya untuk kesihatan kita. Kita punya masa kita nak bersalin nanti kan ada banyak komplikasi. Sebab tu sekarang kita selalu check lah benda tu. Okey. And biasanya kalau orang ada GDM ni, kita kena ambil peduli sikit dengan dia punya perkembangan anak dia. Hampir setiap masa kita tengok dia punya saiz. Kalau macam nak dekat due tu, biasanya saiz baby tu doktor akan ambil kita katakan lebih. Kalau contoh dekat dah 3 lebih ke apa, kita akan syorkan orang tu kurangkan makanan yang bergula, makanan yang tinggi karbohidrat, supaya benda tu tak menjejaskan baby dan juga emak tu sendiri ni kesihatan. Okey. And satu lagi yang kita nak tengok ni adalah pre-diabetes. Pre-diabetes ni adalah satu di mana orang tu dia tak ada diabetes kencing manis lagi, tapi dia atas pagar. Atas pagar ni macam mana? Kalau contohlah kita buat medical test, kita punya bacaan gula tu, bacaan gula yang fasting punya dalam 5.6 hingga 6.9 lah. Ini kalau check dia punya bacaan gula fasting punya 5.9 6.9 tu, dia maksudnya kita kena was-was tengoklah, orang ni dah kena berjaga-jaga. Kalau tak berjaga-jaga nanti dah kena kencing manis. Okey. Dan satu lagi, kalau orang tu dah macam mana dia ada kencing manis, doktor akan check bacaan gula sama ada dia fasting blood sugar level dia 7 ke atas. Kalau yang non fasting dalam 11.
And HbA1c yang kita ambil bacaan gula dalam 3 bulan ni, yang ni yang betul-betul tepat lah, yang biasanya kita, sebagai dietitian, so doktor juga kita akan refer nilai bacaan ni. Yang ini dia punya dalam lebih daripada 65%. Sebabnya kenapa kita ambil bacaan yang HbA1c ni, bagusnya kenapa? Orang tak boleh nak tipu. Sebab kebiasaan ni lah, kalau orang yang ada kencing manis ni, contoh lagi seminggu dia nak ada lagi seminggu dia ada appointment dengan doktor, dengan dietitian. Alamak, minggu depan aku nak kena jumpa doktor lah untuk cek balik bacaan gula ni. Orang tu biasanya memang dia jaga betul-betul makan dia. Memang bacaan dia punya fasting dengan random blood sugar level memang boleh turun drop. Memang cantik kadang-kadang. Tapi dia orang tak boleh tipu yang HbA1c tu, sebab kita ambil untuk 3 bulan punya bacaan. Sebab tu biasanya kita akan tengok kalau orang tu betul-betul kontrol ke tidak, kita akan tengok HbA1c. So siapa-siapa yang ada kencing manis, anda boleh lihatlah anda punya report card tu. Tengok HbA1c punya bacaan macam mana. Kalau dah dapat kontrol bawah daripada 65, alhamdulillah, maksudnya anda berjaya lah. Dan kita kena maintain. Benda tu yang sangat-sangat penting. Yang biasanya orang bila setiap kali datang jumpa dietitian, makcik punya bacaan gula cantik je, tapi bila tengok yang HbA1c terlalu tinggi, maksudnya ada problem lah kat mana dia punya diet tu. Okey, itu jenis-jenis dan juga sign and symptom orang tu ada kencing manis. Sebab so sekarang saya meraihkan complication lah. Ada soalan pasal komplikasi tadi kan. Orang-orang yang ada kencing manis ni, jika dia orang tak jaga dia orang punya bacaan gula dalam badan, dia orang akan lead to dia orang punya satu kebiasaan ni, dia akan rosakkan kita punya sistem saraf lah. Sistem saraf ni yang kebiasaannya orang panggil diabetic neuropathy lah, yang relate first sekali biasanya akan efek kat kita punya mata. Bila efek kat kita punya mata, nanti kan ada blur vision, lepas tu dia jadi cataract semua tu. Tu jadi tak cantik lah. Dan satu lagi kebiasaan yang akan impact kat dekat kita punya sistem ginjal ataupun kidney. Sebabnya kenapa? Satu benda yang kebiasaan yang berlaku bila orang tu dia dah lama ada kencing manis, tak kontrol, mungkin 10 tahun ke atas, kebiasaannya bila dah efek dekat dia orang punya ginjal ataupun kidney tu, biasanya bacaan gula dia akan jadi cantik. Yang ini memang benda yang biasa berlaku lah, especially kat hospital. Kalau kita tengok je, dia dah start kena buat dialisis ke, dia orang punya ginjal punya profil dah sampai stage 4 ke 3 ke, biasa yang bacaan gula dia macam dah jadi cantik. Ini pun juga berlaku pada arwah atuk saya jugalah. Okey. Kenapa dia jadi macam itu? Sebab selama dia ada kencing manis tu, dia dah membebankan, selepas dia dah bebankan dia punya liver dan juga dia punya pankreas, dia juga membebankan dia punya ginjal ataupun kidney ni untuk filter dia punya darah tu. Sebab darah tu terlalu banyak akses gula dalam tu kan. Tu menyebabkan kita punya ginjal tu penat. Bila dia penat, dia rosak, dia tercedera. Bila dia tercedera, tu yang dia jadi pada kidney problem tu. Kalau jadi kidney problem tu, dia macam-macam masalah sikit lah. Walaupun kidney ni, bila ada orang ada CKD ataupun chronic kidney disease ni, kita boleh kontrol balik daripada dia tu profil mungkin dah jadi teruk kan 5 atau 4, kita boleh reverse balik jadi 3 ke 2 1, tapi dia leceh lah. Sebab bila dah kena kidney problem ni, dia punya diet memang sangat-sangat strict daripada segi jumlah air, jumlah protein, karbohidrat tu semua kita kena tengok juga. Tapi memang benda yang leceh, nak jaga kita punya ni lah, jumlah lauk dengan kita punya jumlah air, especially dah kena 4 dengan 5 tu. So kalau orang tu ada kencing manis, better kawal daripada sekarang. Biar bersusah sekarang, jangan sampai impact kita punya kita punya ginjal tu. Sebab bila kita meningkat usia pun, kita punya faktor ginjal tu pun akan drop juga. Tak semestinya walaupun kita sihat, memang tak ada apa-apa penyakit, faktor ginjal tu pun akan drop juga. So sebelum kita punya ginjal tu drop punya fungsi daripada kita punya faktor penuaan, better kita jaga-jaga jugalah. Okey. Selain daripada tu, orang nak cakap game Tuan Razak kita cakap pasal game potong kaki, itu betul. Kalau orang ada kencing manis ni, bila dia punya gula terlalu tinggi, bila dia luka sikit je, kebiasaan kaki lah. Kalau dia luka sikit je, memang susah nak baik dia punya luka tu. Bila luka susah nak baik sebabkan terlalu manis, so virus ataupun kuman-kuman ni senang
senang merebak sebab gula tu adalah salah satu diorang punya sumber tenaga ataupun sumber makanan diorang lah. Macam kita juga, itu pun sumber makanan diorang tu yang menyebabkan kita punya luka ataupun wound tu tak boleh nak baik dengan cepat. Bila tak boleh nak baik, tak boleh nak kontrol, dan merebak sampai mungkin jadi daripada kecil sebesar 10 sen ataupun 5 sen jadi 50 sen. Lepas tu dah jadi macam sebesar penumbuk tangan lah. Itu yang bahaya tu, nanti kan jadi ada cacing semua tu. That's why boleh lead tu kena potong kaki. Daripada kita ada tubuh fizikal yang lengkap ataupun sempurna, tiba-tiba jadi macam itu. Sebab kan kita punya masalah lah, maksudnya kita punya kekhilafan ataupun kita punya problem kan. And last sekali, dia akan lead tu juga dengan penyakit-penyakit lain lah, macam sakit jantung ataupun adik-beradik dia lah, macam kolesterol dengan darah tinggi pun dia akan datang juga kalau kita tak jaga juga. Sebab dia ada perkaitan bila orang yang ada kencing manis ataupun darah tinggi, kolesterol ni, dia boleh panggil geng dia ni. Tengoklah, sebab kita ada simptom metabolic punya sindrom. Dia memang ada efek. So kalau tak kawal daripada awal, daripada kita ada satu, dia ada 3 serangkai. Dia 3 serangkai, efek pula kat jantung, efek kat kita punya kidney tu. So ini 2 yang faktor paling kita nak elakkan lah kalau orang tu ada kencing manis. Jangan sampai dia efek kat kita punya sistem saraf, jangan dia efek dekat kita punya sistem kidney. Kenapa time pregnant ada GDM? Punca apa ya? Okey, kebiasaannya orang ada GDM ni sebab dia, walaupun orang tu memang jenis tak makan tak makan manis ke sebelum sebelum dia pregnant, dia disebabkan faktor hormon. Badan kita ni perempuan biasanya masa pregnant dia orang perlukan hormon yang lebih masa dia pregnant tu untuk anak-anak dia, untuk benda lain lah, untuk fungsi badan yang lain. So bila patutnya fungsi yang hormon tu dia gunakan secara optimum, tapi dia masa pregnant dia guna, badan kita fokus untuk buat anak, untuk perkembangan anak. Sebab itulah kebiasaannya perempuan ada risiko kena GDM. Dia disebabkan gangguan hormon lah. Kenapa kesan diabetik selalu bermula daripada kaki? Dia bukan bermula daripada kaki lah. Sebenarnya dia kat mana-mana tempat luka tu dia ada risiko. Cuma dia sebab kaki ni kebiasaannya, kaki ni kita macam in term of kebersihan, hygiene tu kita kurang, kita titik beratkan. Kalau compare dengan tangan ni, kebiasaannya kita sentiasa kerap basuh tangan. Betul tak? Kalau kaki ni jarang-jarang, mungkin kita keluar, kita pakai slipper, kita pun tak tahu slipper kita tu bukannya kita setiap masa atau hari basuh. Contoh, kita pijak dekat lantai kita ni, kita tak tahu setiap masa ni ada kuman ke tak. So sekali terluka kat kaki, so risikonya lagi tinggi lah compare dengan kita kena dekat kepala ke, dekat badan ke. Dia kurang sikit risiko. Sebab tu biasanya bermula dengan kaki. Sebab kaki tu kurang hygiene, kita kurang titik beratkan. Sebab tu dia tinggi risiko. So ini antara faktor-faktor utamalah kenapa kita nak elakkan atau kita nak jaga kita punya orang tu dah ada kencing manis, kita nak elakkan daripada benda tu jadi lebih teruk. Sebab bila dah kena sampai komplikasi yang teruk, mata, jantung dengan kita punya ginjal dia dah ada problem, dia jadi payah sikit. Especially kalau dah sampai kena potong kaki, dah kena pergi setiap masa nak kena admit hospital untuk buat dialysis. So dia leceh sikit lah. So sebelum benda tu berlaku, better kita lakukan sesuatu lah daripada segi pemakanan. And kalau contoh kita dah ikhtiar daripada segi makanan, kita boleh cuba ikhtiar benda lain. Sekarang macam-macam benda-benda alternatif yang kita boleh lakukan. Dan kalau kat sini senang je. Tak semestinya kita ada kencing manis pun, kita tak ada kencing manis pun kita boleh start sebenarnya pakai. Rasa-rasanya kawan-kawan kita yang tengah tengok live ni biasa dah tahu dah apa benda. Dia orang boleh fikir apa yang saya nak tunjuk ni. Okey. Inilah produk yang kita boleh gunakan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga. Vican. Okey, Vican ni kenapa kita boleh kaitkan juga untuk orang ada kencing manis ni? Senang je. Yang pertama dia berbalik pada fungsi asal dia, dia bantu untuk cantikkan kita punya salur darah. Bila salur darah cantik, senanglah badan kita nak gunakan kita punya hormon, nak ganti nak buat pertukaran karbohidrat, makanan, semua senang. So bila benda tu senang, senanglah badan kita nak berfungsi dengan baik. Selain daripada cantik
cantikkan kita punya salur darah ataupun jalan raya dalam badan kita, kan ada ion-ion negatif yang akan bantu memastikan, mengoptimumkan kita punya fungsi hormon. Sebab kencing manis ni adalah penyakit yang relate dengan hormon. So kalau kita ni hormon kita tak stabil, bila hormon tak stabil, dia akan menyebabkan, contohlah kita stres. Bila kita stres, kebiasaan ni dia akan menyebabkan kita rasa macam nak makan semua kan. Kadang-kadang bila jadi benda ni berterusan untuk satu jangka masa yang lama, tu yang menyebabkan kita pun boleh jadi ada risiko kena kencing manis. So kalau kita sekarang tak ada risiko, kita bolehlah prevent dengan pakai benda ni untuk jaga ataupun untuk pastikan kita dapat kawal kita punya stres dengan cara selain daripada kita exercise ke, alihkan perhatian daripada nak ikutkan nafsu stres tu, kita boleh gunakan benda ni supaya kita mengoptimumkan diri kita, supaya kita boleh kawal stres dengan kontrol ataupun balancekan balik kita punya hormon dalam badan. Selain daripada jaga kita punya hormon, jaga kita punya blood circulation, satu lagi yang kita punya infrared kita kat sini pun membantu untuk kurangkan berat badan kita dengan cara increasekan kita punya metabolisme badan. Macam mana dia increasekan metabolisme badan? Dengan cara senang je. Sebab bila far infrared ni, dia sebenarnya ada satu terpanggil energi yang akan dia boleh transfer daripada fabric ni ke dalam badan kita. So bila energi tu dia transfer, dia akan increasekan kita punya suhu badan. Bila suhu badan increase, tu yang akan kita punya kadar metabolism tu akan meningkat. Bila kadar metabolism meningkat, senanglah kita nak lose weight. Bila kita lose weight, untuk orang yang ada masalah lebih berat ataupun obesity, kan saya lapik-lapik level lemak tu banyak sangat, kita dapat kurangkan level tu jadi satu lapis. Itulah dapat kurangkan insulin resistant tu. Bila kurangkan insulin resistant, barulah kita punya blood sugar level tu dapat kontrol dengan cantik. Itu perkaitannya macam mana selain daripada kita jaga makan, kawal kita punya stres, kita boleh amalkan juga produk Viken ni. Sebab benda ni tak perlu pun kita nak macam mengambil masa. Just lepas mandi, sarung, buat kerja macam biasa. Lepas tu nanti nak mandi petang ke mandi malam, buka balik, semua tidur, pakai balik. So benda ni tak perlu makan masa. Kalau compare contoh orang tu nak kena makan herba-herba lah, suplemen, kadang-kadang dia terlupa sebab benda tu macam ada orang pun bagi alasan aku nak makan suplemen ni, kadang-kadang alah penat nak makan ubat je, penat kadang nak ni tiba-tiba alamak lupa nak makan ubat tu, esok lupa lagi, alamak esok lah mula. Benda tu menjadi alasan. Tapi benda ni kita pakai je macam kita pakai baju. Just lapis je, jadi 2 lapis. So sangat-sangat mudah. So insyaAllah kalau macam nak tahu lebih lanjut pasal kita punya produk, cuba tanya kawan-kawan kita yang share ataupun tag anda dekat saya punya live ni, tanya dia orang apa benda ni. Kalau nak lebih lanjut pun, nak tanya detail macam mana dia berfungsi, boleh DM saya sendiri. InsyaAllah saya akan share dengan apa cara terbaik yang boleh relate dengan kita punya situasi badan lah. Okay. So saya tutup, ataupun sebelum tu ada satu soalan lah saya bagi. Siapa-siapa nak bertanya soalan, cuba, boleh ajukan soalan satu atau dua sebelum saya close saya punya live ni. Mari saya tengok, mana tahu ada yang tengah still ada dengan saya ni, ada tanya soalan, saya boleh tolong raikan lah. Kenapa ada kesan bagi bacaan darah tingginya meningkat? Yang ini kita kena tengok juga, sebab kadang-kadang mungkin bukan disebabkan weekend. Kita kena tanya balik macam macam mana apa yang diorang buat. Mungkin selama dia pakai weekend ataupun sebelum dia pakai weekend ni, dia ada tak benda-benda lain yang dia buat. Mungkin dia minum kopi ke, dia terlalu stres ke, tidur tak cukup ke. Kadang benda-benda tu pun akan memberi impact. Kadang tak semestinya dia pakai weekend tu dia terus jadi. Kemungkinan benda-benda lain lah. Kita kena tanya balik. Sebab benda ni, sebab weekend ni insya-Allah, sebab memang banyak kajian, walaupun kajian yang betul-betul terperinci tu belum keluar lagi, tapi kebanyakan kajian-kajian yang dibuat dekat Jepun, Taiwan, US semua tu yang menunjukkan dia ada membantu secara general. Kalau yang tanya tu, cuba tanya dia balik, Puan Atifah, cuba tanya customer tu balik, tanya ini tu macam ada tak apa benda-benda lain yang dia buat selain daripada dia pakai weekend tu. Mungkin dia ada ambil apa-apa kopi ke, kopi ada kafein. Kadang-kadang benda tu akan efek juga.
Sebab mungkin dia allergic to caffeine. So benda tu mungkin akan mengacau. Bagaimana nak terangkan pada orang jika meningkatkan suhu badan tetapi bukanlah masuk nanti badan panas. Okey. Macam mana nak terangkan senang je. Contohlah kita punya suhu badan ni yang optimalnya dalam 37. So badan bila kita pakai weekend ni dia akan balancekan balik. Contohlah tiba-tiba suhu badan kita daripada sepatutnya 37 yang normal dia jadi 35 ke 36 ke. So dia akan optimalkan balik. Dia macam thermostat. Bila dia tak capai 37 tu, energi yang ada daripada kita punya batu tenaga warna-warni dengan germanium, titanium semua dalam ni, dia akan bantu untuk releasekan energi tu untuk improvekan kita punya suhu dalam badan. Macam itu. Kekerapan user sarung ikan jemur tak bawa air, minum air cukup. Tu betul juga. Tanya juga yang tu. So Cikgu Patana rasa ni tak menjawab tak soalan saya macam mana nak terangkan. Sebab benda tu dia sedikit saintifik lah. Just kalau tu saya biasa cakap dia nak mengoptimalkan kita punya suhu badan 37 tu. Kalau dia rendah sangat dia akan naikkan. Kalau dah lebih 37 tu, kenapa orang kanser pakai panas? Sebabnya bila orang ada kanser ni, dia orang punya kulit ataupun dia orang ni sangat-sangat sensitif dengan suhu. Sebab bila dia orang on kemoterapi, dia orang ubat kemo tu memang dia punya fungsi azali dia memang panas. So badannya dah biasa dengan panas. Lepas tu dia dah ada tenaga panasan dalam badan. Kira suhu badan dah terlalu panas. Lepas tu kita perap. Kita punya suhu panas tu tak boleh nak keluar sangat dengan kita punya weekend. Sebab tu dia akan jadi lebih panas. Biasanya orang kanser ni kita kena tengok lah. Kalau dia selesa, suruh dia pakai setiap masa. Kalau tak, selang seli, ikut dia keselesaan. Sebab orang kanser ni memang sangat-sangat sensitif dengan dia orang, dengan suhu. Kalau dia orang baru on kemoterapi, better selangkan. Jangan terus pakai. Biar dia orang relax dulu, dia orang dah recover, dan baru dia orang pakai balik. Sebab biasa kemo punya cycle dia ambil masa sikit. So selangkah seminggu atau 2 minggu, tak apa, sebulan ke, depend pada dia orang punya tahap imunisasi badan lah. Baru dia orang terpakai. Jangan direct. Kalau dia direct pakai lepas ataupun tengah ongoing treatment, memang dia akan rasa panas. Itu memang kadang-kadang menyebabkan dia orang tak selesa nak pakai. Dia memang macam itu. Itu memang kebiasaan orang kanser lah. Okey, siapa lagi nak tanya soalan? Last saya bagi. Cepat. Kan panjang-panjang kesian orang lain. Nanti soalan-soalan lain boleh PM kat saya boleh jawab sini. Nanti kita buat satu sharing relate dengan kicim manis, ikut korang punya soalan lah. Okey. Ada lagi satu soalan, saya raikan yang last. Pakai bikin best. Ya, betul. Okey, so tak ada Kalau tak ada, saya nak sudahi saya punya sharing pagi ni dengan minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa je kat benda-benda yang macam agak sensitif ke, and segala kelemahan tu yang berdatang dari saya, and kelebihan tu yang Allah bantu saya untuk bagi share pada anda semua pada hari inilah. Okey, so saya harap sharing saya ni boleh membantu membuka minda kalian, dan boleh gunakan sebagai satu medium untuk kita share pada kawan-kawan kita supaya dia orang tahu kencing manis ni macam mana. Okey, panas ni tak nak cantik. Okey, Puan Nurul Hamizah, betul, itu pun boleh jadi juga. Sebabnya bila kalau macam kita ada macam bila kita demam pun, itu adalah salah satu indikator badan kita tengah nak melawan penyakit. Itu pun menjadi salah satu faktor jugalah. Mungkin badan kita terlalu banyak toksik, memang ada bakteria. So dia tengah panas tu sebab kita nak lawan jugalah. Itu salah satu indikator juga. Sama dia punya fungsi dengan macam demam, lebih kurang. So, mungkin tak tinggi sangat macam demam lah. Okay, so saya sudahi saya punya live ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.